عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan dia dan segala ruang dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita sama-sama duduk di sini pada petang ini, petang yang penuh keberkatan insya-Allah, untuk kita sama-sama mendengar kalam Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada kita, dan insya-Allah untuk kita keluarkan sama-sama hikmah, intipati apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan daripada kita melalui firman-firman-Nya, ayat-ayatnya yang disimpan di dalam Al-Quran Al-Karim. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya ini kali pertama saya buat live. So jika ada masalah, ada apa-apa, ada kekurangan, minta bagi feedback lah, bagi feedback yang murni-murni je. Baik, insya-Allah kita akan mula dan saya akan ambil peluang untuk setiap hari kita ambil manfaat daripada waktu kita cuti, kita berada di rumah sementara musibah yang sedang melanda kita pada waktu ni. Lalu kerajaan perintahkan kita untuk kita sama-sama duduk di rumah, lalu kita ambil peluang untuk manfaatkan masa-masa yang kita ada ni untuk kita sama-sama memaksimumkannya untuk mendapatkan pahala dan ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah saya akan gunakan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, bermula pada hari ini, bermula jam 2.30 sehingga jam 3.30 petang. Insya-Allah setiap hari kita akan berkongsikan sedikit sebanyak apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita daripada ilmu-ilmunya, daripada hikmah-hikmahnya, dan insya-Allah kita akan berkongsi dalam sesi tahsin dan tadabbur. Tahsin dan tadabbur di mana kita akan baca beberapa potongan ayat Al-Quran Al-Karim atau surah-surah tertentu, dan kemudian kita akan ceritakan makna di sebalik apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita insya-Allah. Jadi insya-Allah untuk tempoh masa yang singkat antara 23 sehingga insya-Allah akhir restriction movement order ni, iaitu pada 31 hari bulan, kita akan ambil peluang untuk kita habiskan sama-sama beberapa surah Al-Quranul Karim daripada komponen surah-surah lazim. Kita akan mula insya-Allah daripada surah Ad-Duha, dan kemudian kita akan turun ke surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh, dan kemudian sehinggalah kita habis pada surah An-Nas insya-Allah. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada hari ini kita akan mula dengan surah Ad-Duha, di mana konsepnya ialah saya akan baca dan saya akan betulkan sebutkan beberapa permasalahan berkenaan dengan tajwid jika ada, dan kemudiannya kita akan cuba untuk tadabbur sebaik mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam surah ini insya-Allah. Baik, kita mula ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Huruf Dad adalah antara huruf yang paling sukar untuk dibunyikan dalam bahasa Arab. Hatta dalam membaca Al-Quran pun agak sukar untuk membunyikan huruf Dad. Ini kerana makhraj dia sendiri adalah makhraj yang agak sukar. Makhraj huruf Dad, kata Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala, waddadu min haffatihi. Ketika mana Ibn Jazari sedang menceritakan tentang salah satu daripada tempat keluar huruf, iaitu lisan, lidah. Kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, waddad min haffatihi ataupun waddadu min haffatihi idh waliyal adrasa min aysara aw yumnaha.
Maksudnya dad ni tempat keluar dia ialah kalau kita ambil lidah kita. Lidah kita kan bentuk dia macam gini. Ni hujung lidah yang dah nak keluar lidah. Okey, hafah dia adalah bahagian tepi kiri dan kanan. Tepi kiri dan kanan ini dipanggil hafah. Lalu tempat keluar dad, kata Ibn Jazari, wadadu min hafatihi idh waliyal adras, iaitu apabila hujung lidah sebelah kiri hujung lidah menyentuh gusi. Idh waliyal adras, hafatihi idh waliyal adras, maknanya kita tempelkan hujung lidah kita pada gusi. Min aisari au yumnaha, sama ada belah kiri atau belah kanan. Tengok mana kesesuaian, yang mana kita rasa selesa, kita buat. Tapi tempat keluar dia adalah hujung lidah kiri dan kanan tempel kat gusi atas. Dia dan huruf dad ni macam kita sebut adalah huruf yang paling susah. Sebab tu bahasa Arab sendiri dikenali sebagai lughatul dad. Sebab keistimewaan, keunikan dalam huruf-huruf bahasa Arab yang ada 28 atau 29 huruf hijaiyah ni, maka keistimewaannya, antara keunikan yang ada dalam huruf bahasa Arab adalah pada huruf dad. Di mana huruf dad ni special, tak ada dalam bahasa-bahasa lain. Maka kalau kita nak sebut huruf dad, tempat keluar dia macam kita sebut tadi, tepi lidah berjumpa dengan gusi sebelah atas. Dan kalau ke arah kiri tu nampak macam lebih mudah berbanding kalau ke arah kanan. Okay, dan kemudiannya dad ni dia ada satu sifat yang dipanggil sebagai istitalah. Istitalah daripada tul atau tul, maksud dia panjang. Maksudnya istitalah ialah kita meminta agar dipanjangkan. Maksudnya bila kita letak hafah hujung lidah kita pada gusi kita kiri atau kanan, maka kita biarkan sekejap. Jangan tarik cepat sangat. Jangan wadduha, tak nak. Tapi kita ada istitalah. Wadduha, hatta kalau tak ada, sebab kataan wadduha ni kita nampak ada sabdu. Maka kita pun panjangkan sebab kita rasa ada sabdu. Walaupun tak ada sabdu sekalipun, maka dad ni dia ada satu sifat nama dia istitalah. Sebab kalau kita tarik cepat sangat, maka dad ni seakan-akan dia ada qalqalah. Contoh kalau kita kata kita seolah-olah ada qalqalah dekat situ. Lalu kita tak nak. Dad dia bukan huruf qalqalah, sebab huruf qalqalah ada 5 ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ataupun kebanyakan orang Melayu dia baca koto di baju. Okey, tu 5 huruf qalqalah. Dad dia tak ada dalam kategori qalqalah. So bila dia tak ada dalam qalqalah, kita tak boleh qalqalahkan dia. Dan untuk elak qalqalahkan dia, maka kita lamakan sikit kedudukan dad di tempat makhraj dia. Wadduha. Okey, kita sambung insya-Allah. Wadduha. Okey, satu seperkara lagi yang kita nak sebut ialah pengakhiran huruf terakhir yang datang dalam perkataan ad-duha, surah wad-duha ni, daripada mula sampai ayat yang ke-8. Sampai ayat yang ke-8 semuanya habis dengan alif, alif maqsurah. So bila habis dengan alif maqsurah, yang kita tahu huruf alif ni adalah salah satu, apabila huruf alif ni apabila didahului oleh huruf yang berbaris atas, maka kita tahu, dan alif ni sendiri dia tak ada baris. Macam tengok wadduha, kalau siapa tengok wadduha, maka dia akan dapati bahawa huruf terakhir adalah huruf alif, dan sebelum dia ha yang berbaris atas. Okey, bila ha berbaris atas dan selepas dia alif, maka kita tahu bahawa alif tu huruf mad. Okey, dan oleh kerana selepas alif ni dia tak ada huruf, dia yang last sekali, dan dia tak ada huruf, tak ada nun mati ke, tak ada hamzah ke, tak ada huruf ada sabdu ke, maka dia adalah huruf mad asli. Mad asli atau mad tabi'i, di mana mad asli dan mad tabi'i ni hanya dipanjangkan 2 harakat. 2 harakat. Mungkin kita kadang-kadang gitu semangat sangat dalam solat ke apa ke, ataupun ketika kita baca Quran, nafas kita pula jenis panjang, maka kita pun bantai panjang-panjang. Wadduha. Dan kalau yang jenis taranum tu pula dengan lenggak-lenggok yang dia ada.
Lalu kita kata huruf alif mad yang mad asli dan mad tabi'i ini hanya panjang 2 harakat. Jangan lebih-lebih daripada 2 harakat. Okay. Wadduha wal-laili idza saja. Okey, begitu juga huruf zal. Okey, wal-laili idza. Okey, sebab zal ni antara huruf-huruf yang dekat-dekat bunyi dengan zal adalah za, dha. Okey, so kita kena bagi setiap huruf ni hak dia supaya bila dia keluar bunyi tu dia keluar dengan jelas. Za. Dan antara huruf yang share makhraj dengan zal adalah tha. Za, tha, dha. Di mana 3 huruf ni, tha yang titik 3, zal yang ni, wal-laili idza, zal yang ekor pendek dan ada titik dekat atas, dan dha. Tiga-tiga huruf ni dia berkongsi makhraj. Okey, di mana cara mudah untuk kita sebutnya adalah dengan kita keluarkan sikit lidah kita. Jangan maksimum sangat keluar sebab seronok sangat keluar lidah agaknya. Maka kita pun keluarkan wal-laili idza. Okey, kita tak nak bila baca Al-Quran maka kita baca dengan hak dia, kita bagi hak dia ya. Kita bagi sifat pada huruf, kita bagi makhraj yang betul, tapi pada masa yang sama kita tak nak takalluf. Takalluf ni kita tak nak melampau-lampau. Kita tak nak melampau-lampau sangat bila kita membaca Al-Quranul Karim. Okay, kita baca dengan bagi hak yang secukupnya kepada huruf-huruf dan perkataan-perkataan ni. Wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Okey. Baik, antara benda yang kita nak kongsi juga ialah apabila kita sebut huruf-huruf yang tebal, yang nama dia huruf isti'la. Huruf isti'la iaitu huruf-huruf yang kita panggil huruf tebal. Isti'la sebab suara kita naik ke atas. Isti'la. So huruf isti'la ni dia ada 7 dan dia terkandung dalam perkataan yang kalau kita belajar tajwid, dia ada perkataan nama dia khussa dightin qidh. Khussa dightin qidh maksudnya khussa, kha, sad, dad, ghin, ta, qaf dan dha. Khussa dightin qidh. Okey, 7 huruf ni dipanggil huruf isti'la. Cara nak kenal dia dengan lebih mudah adalah mudahnya. Okey. Kita baris ataskan semua huruf-huruf, 28 huruf bahasa Arab ataupun 29 khilaf di kalangan ahli lughah. Kita bariskan semua huruf-huruf ni dengan baris atas. Okey, bila kita bariskan semua dengan baris atas, maka kemudian kita sebut huruf mana yang kita tak boleh senyum, maka ia adalah huruf isti'la. Okey, sebut semua huruf dan huruf mana yang kita tak boleh nak senyum, ia huruf isti'la. Contoh kita baca a, boleh tak kita senyum? A, boleh senyum. Ba, tengok muka saya pun alhamdulillah ceria kan, senyum. Ta, tha, ja, ha. Cuba kha kita senyum. Saya nak senyum pun tak boleh. Nak senyum pun tak boleh. Dia jadi kha, dia tak jadi kha, dia jadi kha. Okey. So bila ada huruf-huruf yang kita tak boleh nak senyum dalam keadaan dia baris atas, maka huruf tersebut adalah huruf isti'la. Huruf isti'la yang kita baca tebal. Okey. Baik. Kemudian huruf-huruf isti'la ni apabila kita sebut, kadang-kadang orang dia nak bagi nampak benda tu tebal, lalu dia pun muncungkan bibir dia. Bila dia baca, contoh ma wadda'aka rabbuka wa ma qa, dia nak baca qa, dia nak tebalkan qa, maka dia baca qala. Nampak? Mulut jadi muncung qala. Begitu juga macam contoh kha khairun, walal akhiratu khair. Kalau kha ni baris bawah, kalau kha ni baris bawah, maka jarang sangatlah, sebab bila kita tengok tingkatan-tingkatan tebal ni, maka yang paling lemah sekali adalah bila dia baris bawah. So bila baris bawah ni kita jarang nampak orang
Dan baris bawah ni pula dia tak kena dengan muncungkan bibir. Yang muncung kan bila baris depan ni biasa. Dan baris atas, problem kita dekat baris atas. Macam contoh walal akhiratu kha. Kita pun macam khoi, nampak muncung bibir kita. Dan bunyi walaupun kita kadang-kadang kita dengar bunyi dia betul, tapi sebenarnya cara sebutan yang salah. Sebab baris atas sentiasa bunyi dia a, ba, ta. Okey, kalau a, ba, ta, kita buka mulut, tiba-tiba sampai kat kha, kita pun kha. Dia tak kena. Semua baris ni mesti bacaan dia sama. Kalau baris bawah senyum, semua senyum. I, B, T, khi. Hatta huruf tebal pun kita senyum kan. Kalau baris depan baru kita muncung. U, bu, tu, khu, bu, pu. Semua kita muncung. Okay. So kalau dia baris atas, maka kalau a, ba, ta, kita buka mulut, maka huruf tebal pun kita buka mulut juga. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qala, tak nak qala, buka. Begitu juga ayat seterusnya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Aywa. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey. Perkataan fatarda, dekat sini ada ra yang mati. Ra ni tadi kita sebut huruf isti'la ada 7. Lalu kita sebut khussa dia tinqidh. Tiba-tiba ada satu huruf yang bila kita baris ataskan dia, dia bunyi tebal juga. Ra. Okey. Baris atas tebal ra. Okey. Huruf ra ni dia special case. Sebab huruf ra ni dia datang kadang-kadang dia tebal, kadang-kadang dia nipis. Dia ikut keadaan dia. Bila mana ra ni dia berbaris atas atau berbaris depan, maka dia tebal. Ra nampak tebal. Ru tebal. Tapi kalau dia baris bawah, ri, nampak dia nipis. Okey, dia kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis. Maknanya kalau kesimpulan dia, huruf-huruf bahasa Arab ni keseluruhan dia ada huruf tebal, ada huruf nipis, dan ada huruf yang tengah-tengah. Kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, iaitu satu huruf je, iaitu huruf ra. Okey. Huruf ra. Dan ra ni bila dia mati, maka konsepnya sama juga, kadang-kadang tebal, kadang-kadang nipis, iaitu apabila ra ni mati, kalau sebelum dia baris atas ataupun sebelum dia baris depan, maka dia akan jadi tebal. Tapi kalau sebelum dia baris bawah, contoh macam Fir'aun, maka dia akan jadi nipis. Okey, dalam ayat yang kita baca, fatarda wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Okey, ra dekat sini, ra yang mati sebelum dia baris atas. Maka kaedah dia, kalau ra mati sebelum dia baris atas, maka kita baca dengan tebal. Dan kalau dalam bahasa tajwidnya dipanggil tafkhim. Ra mufakhamah, kita tebalkan ra ini. Dan bila tebal, kita sebut tadi, tebal dia takkan muncung, dia takkan muncung. Okey, kita takkan baca fatarda. Kita akan baca fatarda. Okey, tebalkan tapi jangan muncung, fatarda. Okey. Ra dia ada satu sifat yang dipanggil takrir atau tikrar. Bi takririn ju'il. Dalam Ibn Jazari, Muqaddimah Al-Jazariyah, maka Ibn Jazari sebut rahimahullahu ta'ala, wa bi takririn ju'il, fil lam war ra wa bi takririn ju'il. Dekat ra ni dia ada takrir. Takrir ni maksudnya ialah kita gerakkan atau getarkan lidah kita. Maka huruf ra bila kita nak getarkan lidah, kita nak sebut dia, maka kita kena getarkan lidah. Fatarda. Okey. Getaran lidah ni, ra ni dia ada keadaan dia. Okey. Bila mana dia berbaris ada sabdu, dia musyaddadah. Sabdu ni dalam bahasa Arab dia panggil syaddah. Bukan syiddah, syaddah. Sebab syiddah ni ada satu sifat huruf yang nama dia syiddah. Di mana syiddah ni dia tak keluar
dia tak keluar nafas, dia tak keluar suara. Okey. Syiddah. Ada huruf syaddah. Ra ni bila syaddah dia berbeza dengan ra yang tak ada syaddah. Bila ra tak ada syaddah, maka kita kena getarkan dia. Fatarda, fatarda. Okey. Tapi bila dia ada syaddah, maka kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, sebab kadang-kadang kita fikir bila ra ni dia sebiji dah kena getar. So bila dia ada sabdu, yang sabdu ni seolah-olah ada dua ra, maka kita kena getarkan lebih lagi. Tapi konsep tu silap. Sebab bila kita nak baca Al-Quran, yang kita guna pakai adalah riwayat, bukannya kita punya ikut sedap. Okay. So kata Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala, wa akhfi takriran idha tushaddadu. Dan ra ni dia ada takrir, dia ada getaran, tetapi apabila dia jumpa dengan, contoh kita baca dekat surah Al-Qamar contohnya, surah Al-Qamar macam mana, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, dia ada perkataan-perkataan yang di mana habis dengan ra. Dan ra yang habis pada surah Al-Qamar ni dia ada ra yang mati biasa dan ra yang ada syaddah, musyaddadah. So ra yang ada syaddah ni, maka kita kurangkan sikit getaran dia. Mustaqir contohnya, mustamir contohnya. Okey, tetapi ra yang tak ada syaddah seperti fatar, ba, ayat yang kita baca, maka kita kena getarkan dia, cuma jangan melampau sangat. Macam yang kita sebut tadi, jangan takalluf sangat. Seronok sangat getaran, dah lama tak bergetar lidah agaknya, kita pun fatarba, fatarba. Okey. So kita getar bagi hak kadar yang secukupnya. Fatarba, fatarba. Okey. Kita sambung lagi ya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Okey, tempoh hari saya ada pergi satu kursus tajwid yang dikendalikan oleh Syekh Hisham Abdul Bari Rajih. Maka antara kesilapan yang banyak orang buat ketika membaca Al-Quran ialah dia suka tambah, seolah-olah macam tambah satu lagi alif. Contoh kita baca wa wajadaka dhallan fahada. Tu dhallan fahada. So kata Syekh hafizahullah ta'ala, maka ni ada seolah-olah ada pertambahan huruf pada perkataan dhalla. Okey, kalau kita nak baca, kita baca biasa. Wa wajadaka dhallan fahada. Okey, boleh? Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa'aghna, fa'aghna. Ghin salah satu huruf tebal juga, maka jangan fa'aghna. Tak nak fa'aghna, kita nak fa'aghna. Okey, kalau lidah kita, bibir kita bila kerja nak muncung, kita pun tahan. Fa'aghna, jangan bagi fa'agh. Dia nak ke depan tu kita tahan, jangan bagi dia ke depan. Okey, sambung lagi. Fa'ammal yatima fala taqhar, taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar, tanhar. Tak nak tanhar, tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey. Baik, alhamdulillah kita dah baca surah Ad-Duha, dan kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang beberapa cara bacaan dan beberapa kesilapan yang biasa kita buat. Saya sendiri kadang-kadang pun terbuat juga kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu kita kongsi sama-sama agar kalau saya buat salah pun orang tahu bahawa benda tu salah. Dan orang akan tegur kita. Tak kira lah kita jadi imam ke, ketika kita baca biasa ke, ataupun ketika kita mengajar ke. Maka kalau ada kesalahan yang berlaku, maka tanggungjawab bagi setiap orang daripada kita untuk kita tegur dan betulkan kesalahan tersebut. Baik, insya-Allah kita masuk pada apa yang kita nak bincangkan dalam surah Ad-Duha.
Baik, surah ini dinamakan dengan surah Ad-Duha. Kenapa dinamakan dengan surah Ad-Duha? Kerana nama ini adalah nama yang disepakati, yang telah ditulis dalam Mushaful Imam. The Mushaful Imam apabila Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghimpunkan Al-Quran yang sebelumnya ditulis pada zaman Abu Bakar As-Siddiq dengan beberapa rasam ala sab'ati ahruf, dengan cara tulisan yang berbeza-beza. Lalu apabila dihimpunkan pada zaman Uthman bin Affan, maka jadilah dia Mushaful Imam, yang kita baca pada hari ini, yang dikenali dengan nama Rasam Uthmani. Di mana ketika mana Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu habis menghimpunkan Al-Quran ini, maka diperintahkan agar selain daripada Rasam Uthmani ini dibakar. Kerana apa? Kerana tak nak ada perselisihan dalam membaca Al-Quran. Sebab antara perkara yang menyatu padukan orang Islam, yang menyatukan umat Islam ni adalah mushaf. Kita baca Al-Quran yang sama, lalu kita tak nak kita berbeza pandangan tentang Al-Quran, seperti mana yang pernah berlaku pada zaman Nabi SAW, di mana ada sahabat yang baca dengan cara bacaan, dan kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pada ketika itu jadi makmum. Umar bin Khattab baca juga ayat yang sama tapi dengan cara bacaan yang lain. Lalu setelah habis solat, Umar bin Khattab tarik orang tu, bawa jumpa Nabi SAW, lalu tanya pada Nabi, "Wahai Rasulullah, dia ni baca dengan cara yang lain daripada apa yang aku baca." Maka Nabi SAW bagi tahu bahawa Al-Quran itu turun ala sab'ati ahruf, yang meraihkan semua bahasa-bahasa, lahjah-lahjah dan bentuk-bentuk bahasa yang ada pada orang Arab. Lalu apabila tanah jajahan Islam makin besar, lalu dikhawatiri bahawa perpecahan manusia terhadap pembacaan Al-Quran ini akan jadi lebih parah. Maka Uthman bin Affan mengambil keputusan untuk himpunkan semua dan disatukan dalam mushaf dan dipanggil Mushaful Imam, di mana Mushaful Imam ini telah dinasahkan, dicetak sebanyak 6 salinan. Telah dibuat 6 salinan Mushaful Imam, lalu dihantar ke Al-Amsar, dihantar ke kawasan tanah jajahan Islam, tanah-tanah kawasan besar, seperti hantar ke Kufah, ke Basrah, ke Makkah, dan ada mushaf yang disimpan sendiri oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala an. Lalu dalam mushaf-mushaf ini telah ditulis bahawa nama surah ini adalah surah Ad-Duha. Maka apabila kita menyebutkan tentang nama-nama surah, maka kita pernah sebutkan dulu, siapa yang mengikuti kelas pengajian saya sentiasa sebut bahawa nama-nama surah di dalam Al-Quran ini sama ada ia tauqifi atau taufiqi. Perkataan dekat-dekat Tauqifi T-A-U-Q-I-F-Y, tauqifi ataupun taufiqi. Maksudnya kita terbalikkan je fa dengan qaf. Apa beza tauqifi dengan taufiqi? Tauqifi ini adalah benda yang datang daripada Nabi SAW ataupun diceritakan oleh para sahabat Nabi, di mana benda tu tak boleh nak direka sendiri. Benda tu mesti datang daripada Nabi SAW, maka ia dinamakan tauqifi. Di mana bila datang nama tauqifi ni kita kena terima, sebab ia datang daripada Nabi SAW dan tidak ada mana-mana manusia yang lebih mengetahui tentang kalam Allah Subhanahu Wa Taala daripada Nabi SAW. Adapun taufiqi, maka jika ada surah-surah tertentu yang mana surah ini tidak datang namanya, cari daripada Nabi SAW, maka tak jumpa. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka mereka berijtihad untuk menamakan surah ini dengan nama-nama tertentu. Walau bagaimanapun ada beberapa surah yang namanya datang daripada Nabi SAW, tapi namanya ada juga nama-nama taufiqi, nama-nama ijtihadi yang datang daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Maka macam surah Al-Baqarah, ada nama dia, ada yang namakan dia sebagai surah Al-Baqarah, macam datang daripada Nabi SAW, Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surah Al-Baqarah. Nabi SAW namakan surah Al-Baqarah dengan Ali Imran sebagai Az-Zahrawain, sebagai dua awan ataupun dua kumpulan Zahrawain. Zahrawain ni awan, dua awan yang besar. Dan ada
yang namakan surah-surah ni dengan nama-nama yang lain. Macam contoh kita pergi contoh surah Al-Baqarah contohnya, kita tengok surah Al-Baqarah sekejap. Apa nama-nama yang datang pada surah Al-Baqarah? Antara nama yang paling banyak datang sekali adalah pada nama surah Al-Fatihah. Dan kemudian surah Al-Fatihah sendiri ada banyak nama. Surah Al-Fatihah sendiri, saya kalau dalam bab yang berkaitan dengan nama-nama surah, maka saya cadangkan siapa yang duduk dekat tanah Arab contohnya, dia cari buku, walaupun ada buku, dia ada buku yang famous. Kalau kita buka buku-buku lama, maka dia akan tunjukkan kita pada buku yang dikarang oleh Al-Fairuz Abadi. Al-Fairuz Abadi ni seorang ahli lughah yang mana dia ada satu kamus, nama dia Kamus Al-Muhit. Maka dalam Fairuz Abadi ni dia ada tulis satu buku yang berkaitan dengan Al-Quran, di mana dia ceritakan nama-nama surah, dia ceritakan kelebihan-kelebihan surah. Dan dia ada dua buku sebenarnya yang berkaitan dengan Al-Quran ni. Satu nama dia Tamyiz Zawil Basair. Yang ni banyak sangat buku-buku yang tafsir-tafsir yang lama, buku-buku yang menceritakan tentang Al-Quran, dia cedok daripada Fairuz Abadi. Dan Fairuz Abadi ni juga dia ada satu buku yang menceritakan tentang tafsir Al-Quran. Nama dia Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas, di mana dihimpunkan kalam-kalam Ibn Abbas. Cuma kita kena berhati-hati sikit bila berhadapan dengan buku-buku Fairuz Abadi ni, kerana dia jenis campur semua. Dia bukan orang yang mahir dalam bidang hadis, lalu dia tak tengok pada riwayat, dia hanya sardur riwayat, dia hanya bawa semua riwayat dan tanpa dia tahqiq riwayat tu sahih ke dhaif ke, dia main masuk je dalam buku dia Tamyiz Zawil Basair. Lalu satu risalah jami'iyah telah ditulis oleh seorang darisah, seorang pengkaji perempuan yang nama dia Munirah Ad-Dawsari. Munirah Ad-Dawsari telah buat satu risalah, satu kajian berkenaan dengan nama-nama surah dalam Al-Quran, yang mana surah ni, buku ni telah dipersembahkan, telah diberikan kepada Dr. Fahad Ar-Rumi. Dr. Fahad Ar-Rumi ni dia ada buku Dirasat fi Ulumil Quran. Dia ada buku dalam ulum Al-Quran. Lalu Dr. Munirah ni tulis satu buku yang nama dia macam mana nak tunjuk? Okey. Asma Suwarul Quran wa Fadailuha. Siapa yang duduk dekat tanah Arab, yang duduk dekat, terutama dekat Arab Saudi, bolehlah ambil buku ni. Okey. Asma Suwarul Quran wa Fadailuha. Okey, karangan Dr. Munirah Ad-Dawsari. Okey. Dalam ni diceritakan tentang nama-nama surah dalam Al-Quran, sama ada nama-nama itu tauqifi ataupun ijtihadi, taufiqi. Okey. Dan apabila sampai dekat surah Ad-Duha, dan kalau nak beli buku ni, dan mana-mana buku yang berkaitan dengan Al-Quran ke, dengan hadis ke, dengan akidah ke, dengan apa ke, maka cari cetakan-cetakan yang kita seronok nak baca. Contoh cetakan ni, cetakan dia panggil Syamwah. Kertas dia kertas kuning lembut, nak baca pun sedap. Okey. So antara cetakan yang terbaik untuk kitab-kitab Arab ni, antara dia adalah Darul Minhaj. Darul Minhaj pun cantik juga cetakan dia. Antara dia adalah Adwa'us Salaf, pun cantik juga. Ni bagi orang-orang yang ada dekat Arab Saudi. Dan antara lain adalah Dar Ibn Jauzi. Ni buku karangan Dar Ibn Jauzi. Dar Ibn Jauzi ni antara cetakan-cetakan yang bagus. Harga tak tahulah, mungkin sebab dia cantik, biasalah benda cantik ni dia mahal sikit. Tapi mahal pun dia tak lari jauh lah daripada biasa. Baik, apabila sampai pada surah Ad-Duha, maka kata summiyat hadhihi surah, maka kata muallifah rahimahullah hafizahullah, summiyat hadhihi surah fil masahif wa kutubit tafsir surat Ad-Duha. Surah ini dinamakan surah Ad-Duha kerana kita sebut tadi bahawa apabila mushaful imam dikumpulkan, mushaf imam pada zaman Uthman bin Affan, maka semua yang ada dalam mushaful imam, penulisannya, hurufnya, apa sahaja yang tertulis dalam mushaful imam, maka ia adalah ijma'us sahabah. Para sahabat telah ijma' kepada benda tu. Maka ijma' bila dah ijma' ni pada mana-mana kurun pun kita kena pakai, sebab dia ijma' kaum muslimin pada waktu tu. Apatah lagi kalau ijma' tu adalah ijma' para sahabat.
Maka ijma' para sahabat menulis dalam Al-Quran, dalam mushaf, bahawa surah ini dinamakan surah Ad-Duha. Bahkan nama ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam sunannya. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qama Mu'adz, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Mu'adz bin Jabal. Maka qama Mu'adz, pada satu hari Mu'adz ni dia fasalla al-isya al-akhirah. Fasalla al-isya al-akhirah. Okey. Mu'adz dia bangun dan dia jadi imam pada waktu solat isya. Dan dalam riwayat hadis ni kata al-isya al-akhirah. Isya al-akhirah. Kita ni pun pelik. Isya ni ada satu waktu je, tapi tiba-tiba Nabi sebut al-isya al-akhirah. Isya ada yang akhir. Mana bila ada isya al-akhirah, maksudnya mesti ada al-isya al-ula. Kat mana al-isya al-ula? Maka dalam Sahih Al-Bukhari ada satu riwayat yang datang, bab man kariha ay yuqala lil maghribi al-isya. Orang-orang Arab zaman dulu, terutama orang-orang Arab, maka mereka menamakan maghrib sebagai al-isya. Sebab isya ni adalah waktu awwalu zulmatil lail, waktu permulaan gelapnya malam, maka dinamakan isya. Maka kalau kita tengok waktu maghrib pun, kalau macam sekarang ni pun, kalau waktu maghrib isya pun tak masuk lagi, tapi maghrib tu sendiri dah gelap dah. Maka kerana tu ada sebahagian orang-orang Arab, maka mereka kata bahawa maghrib juga dinamakan sebagai al-isya. Walau bagaimanapun Nabi SAW sebut dalam hadis baginda, la taghlibannakumul a'rabu ala ismi salatikumul maghrib, qala al-a'rabu wa taqulu hiya al-isya. Di mana orang-orang Arab ni, kata Nabi SAW, maka mereka menamakan solat yang kita solat ni, solat maghrib yang kita solat ni, sebagai al-isya. Maka Nabi SAW kata, la taghlibannakumul a'rab, maka jangan kamu jangan kamu terima kata-kata orang Arab bahawa solat ni adalah solat al-isya. Adapun kerana kita ada solat isya kita sendiri, iaitu yang ada waktu dia daripada hilang syafaqul ahmar, apabila malam tu dah memang betul-betul gelap dah, tak ada kesan daripada syafaqul ahmar, yang kalau kita tengok waktu maghrib ni dia bermula apabila matahari dah tenggelam, namun ada line warna merah dekat langit. Saya tak tahu nama dia apa, merah apa benda, masa kecil-kecil lu dah tak ingat dah nama dia, tapi asy-syafaqul ahmar. So bila syafaqul ahmar ni hilang secara mutlak, maka bermulalah solat al-isya. Lalu kerana ada orang-orang Arab yang ada bersama Nabi SAW yang menamakan solat isya, maghrib ini sebagai solat isya, maka Nabi SAW ataupun para sahabat apabila mereka menyebutkan al-isya, maka mereka sebutkan dengan al-isya al-akhirah, isya yang akhir. Maksudnya sebab ada sebahagian dalam riwayat pun ada riwayat yang mengatakan sallal isya'ain, dua solat isya, iaitu solat maghrib dan solat isya. Maka Nabi SAW kata jangan namakan maghrib itu sebagai isya, isya kita adalah isya. Maka syahid dalam riwayat ni adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, solat isya al-akhirah, solat isya waktu malam. Dan bila malam ni kita pun tahu orang penat, maka fatawal, maka Mu'adz bin Jabal ni dia panjangkan dalam solat dia, maka dia bacalah surah-surah yang panjang. Maka Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, afattanun ya Mu'adz, kamu nak jadi orang bawa fitnah ke ya Mu'adz? Maksudnya waktu orang ni dah tak larat, petang, biasa kita dah balik daripada kerja, kita dah penat semua, kita nak solat, tapi kita tak nak beratkan diri kita. Sebab Islam pun adalah agama yang tak membebankan. Wala yushaddadina ahadun illa ghalabah. Kita akan rasa berat kalau kita sendiri yang membebankan diri kita dengan benda-benda yang beban, benda yang berat. Tapi agama tu Allah Subhanahu Wa Taala bawa datang, ia dah mudah. Lalu apabila Mu'adz bin Jabal ni baca dengan bacaan yang panjang, maka Nabi kata jangan bawa fitnah ya Mu'adz. Jangan bawa fitnah, di mana fitnah ni
adalah membawa maksud benda-benda yang menyebabkan manusia ni dia tak tahu mana baik mana buruk. Nak ikut ke tak Muaz bin Jabal bila dia baca panjang atau tidak. Lalu Nabi SAW kata, tinggalkan benda-benda yang membawa kepada fitnah ni. Maka kata Nabi SAW, afattanun ya Muaz, kamu nak jadi pembawa fitnah ke ya Muaz? Aina kunta an sabbih isma rabbikal a'la wadduha wa idhas sama'u fatarat. Kenapa kamu tak baca aina kunta? Kalau kita nak translate dengan bahasa mudahnya adalah, kenapa kamu tak baca? Bukankah ada surah-surah yang pendek seperti sabbih isma rabbikal a'la, seperti surah ad-duha, seperti surah idzas sama'u fatarat. Maka Nabi SAW, ini antara sunnah Nabi SAW. Maka waktu-waktu Nabi SAW adalah orang yang sentiasa meraihkan masyarakat di sekeliling baginda. Sebab tu ada riwayat, ada hadis yang sahabat cerita tentang Nabi SAW. Kana Nabi SAW yatakhawwaluna bil mau'izah. Nabi SAW bila Nabi nak bagi nasihat, bila nak bagi wasiat, Nabi akan tengok keadaan kita dulu. Maksudnya kalau tengok masyarakat tu muka semua ngantuk, penat, tak usahlah bagi ceramah sejam, 2 jam. Memang larilah orang daripada masjid. So kalau kita tengok macam contoh hari-hari kita ada kuliah maghrib kan, antara maghrib dengan isyak. Tengok keadaan orang. Kalau orang tak ada kerja, macam malam Sabtu ke malam Ahad ke, nak panjang-panjang sebab esok tu orang cuti. Lepas subuh boleh sambung tidur. Tapi lepas subuh pun ada kuliah juga kan. Tapi maksudnya orang tak kejar masa esok tu. So ada pun pada hari-hari yang kita tengok orang baru balik kerja, esok tu orang nak pergi sambung kerja lagi. Maka jangan bebankan orang dengan kuliah-kuliah yang panjang. Maka Nabi SAW bila dengar Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu baca surah yang panjang, Nabi kata, bukankah ada surah-surah yang pendek seperti sabbih isma rabbikal a'la, seperti wadduha. Maka syahid dia dekat sini adalah ada surah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang nama dia Ad-Duha, surah Ad-Duha. Maksudnya nama surah Ad-Duha ini adalah nama tauqifi. Qaf dulu baru fa, tauqifi, Q dulu baru F. Tauqifi maksudnya datang daripada Nabi SAW dan ditambah dengan ijma' sahabah, dan kemudian kita tak dengar pula ada nama-nama lain. Maka satu-satunya nama surah ini adalah surah Ad-Duha. Okey. Apa makna Ad-Duha? Ad-Duha. Ad-Duha dalam bahasa Arab maksud dia buruzus syai'. Buruzus syai'. Okey, buruzus syai' maksudnya bila keluar sesuatu, nama dia Ad-Duha. Maka kita ada dalam seharian kita ada waktu-waktu yang kita namakan sebagai waktu duha. Kenapa waktu ni dinamakan sebagai waktu duha? Kerana waktu ni apa yang buruz, apa yang keluar dan apa yang terlihat. Yang terlihat dan yang keluar adalah matahari. Matahari. Sebab tu solat waktu duha ni dikatakan waktu duha ialah apabila hina tartafi'u syams, ketika mana matahari naik. Dan kalau nanti kita sebut dalam waktu duha ni, antara benda yang baik untuk kita buat pada waktu duha, antara sunnah yang kita buat pada waktu duha adalah untuk kita solat duha, di mana waktu dia ialah hina tartafi'u syams qadra ramhin, setinggi anak panah, qadra ramhin. Okey. Maka tadi kita tahu bahawa nama surah duha adalah nama tauqifi. Dan kita tahu makna ad-duha, maksudnya buruzul syai', yakni keluarnya matahari. Dan surah ad-duha ini adalah di antara surah-surah makkiyah. Surah-surah makkiyah yakni surah-surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW. Sebelum hijrah Nabi SAW ke Madinah Al-Munawwarah. Itu maksud surah makkiyah. Walaupun banyak takrif para ulama tentang makkiyah ni apa. Ada yang kata turun dekat Mekah, ada yang kata dari segi masa, dari segi zaman, dari segi apa lagi dia tak datang pula sekarang. So surah makkiyah ni walaupun banyak takrif para ulama, tapi kita berpegang bahawa surah makkiyah ini adalah surah yang turun sebelum hijrah Nabi SAW ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Dan sebab turunnya surah Ad-Duha ini ialah
Antaranya adalah hadis yang datang dari dalam as-sahihain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayatnya ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu ketika Nabi mengadu sakit, tak larat. Ishtaka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ishtaka maksud dia mengadu. Falam yaqum lailatan aw lailatain. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tak dapat bangun malam. Tak dapat bangun 2 malam. Lalu Nabi SAW, antara benda yang fardu kepada Nabi SAW adalah qiyamul lail. Nabi SAW tak pernah tinggalkan qiyamul lail, sama ada Nabi SAW ketika Nabi mukim ataupun Nabi bermusafir, Nabi tak tinggalkan qiyamul lail. Kerana qiyamul lail adalah wajib pada hak Nabi SAW. Adapun pada kita, maka antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala pada kita ialah Allah Taala tak fardukan qiyamul lail pada kita. Maka apabila Nabi SAW tak bangun malam dan nampak tanda-tanda Nabi SAW sakit, fa'atathum ra'atun minal musyrikin, maka datanglah seorang perempuan daripada kalangan orang-orang musyrik. Orang-orang ni walaupun mereka ni orang-orang musyrik ni kita kagum sikit dengan orang musyrik pada zaman Nabi SAW. Tak boleh kagum dengan orang musyrik kan. Tapi mereka ni walaupun Nabi SAW datang bawa satu agama baru dan mereka musuh dengan Nabi SAW, tapi mereka masih kekalkan, mereka masih kerana mereka kenal Nabi SAW dan mereka tahu sifat Nabi ni sifat Al-Amin, mereka masih berurusan dan bermuamalah dengan Nabi SAW. Lalu walaupun mereka marah, tak suka dengan agama yang dibawa oleh Nabi, tapi bila nak simpan barang, mereka akan simpan dengan Nabi. Bila nak bermusafir, nak jagakan barang pada Nabi SAW. Kerana Nabi sifat dia Al-Amin. Maka antara orang yang selalu tengok Nabi, maka mereka selalu tengok Nabi SAW. Antaranya adalah perempuan ni yang datang dalam hadis ni. Fa'atathum ra'atun minal musyrikin. Datanglah seorang perempuan dari kalangan orang musyrik. Maka dia kata faqalat ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakak. Okey. Aku lihat syaitan kamu, yang ni dimaksudkan Jibril alaihi salam, illa qad tarakak. Jibril dah tinggalkan kamu. Sebab Nabi SAW bagi tahu bahawa Nabi adalah Nabi yang dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata Al-Quran itu daripada Allah Taala. Lalu kata perempuan ni, ma ara syaitanaka illa qad tarakak. Aku lihat syaitan, orang yang datang bagi wahyu pada kamu, telah tinggalkan kamu. Kerana dalam riwayat datang ihtabasa Jibrilun 'anil Nabi SAW. Kerana asal kenapa Nabi ishtaka, Nabi ni ngadu sakit, kerana ihtabasa Jibril alaihi salam tak datang kepada Nabi SAW dalam satu tempoh. Ada pun riwayat yang mengatakan bahawa Jibril tak datang jumpa Nabi kerana dalam rumah Nabi SAW ada jaru ataupun ada anak anjing. Maka riwayat ni adalah riwayat yang tak tepat. Jibril AS tak datang jumpa Nabi SAW kerana perintah daripada Allah Ta'ala, li hikmatin aradaha, kerana ada hikmah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak. Maka bila mana perempuan ni datang dan mula dia mengejek Nabi SAW, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun turunkan surah ini, iaitu surah Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan surah ini, dan surah ini ada 11 ayat. 11 ayat. Siapa yang baca qiraat, sedaplah nak baca surah Ad-Duha, sebab qiraat dia ada kalau kita baca alif maksurah ni zawatul ya, kalau dalam qiraat dipanggil zawatul ya. Zawatul ya ni kata wa hamzatun wal kisai ba'dahu, tak ingat dah nama memang dah lama tak ulang matan qiraat, tak ingat dah. Asy-Syatibi rahimahullahu taala dia kata wa hamzatun wal kisai ba'dahu amala zawatil ya haisu ta'assala. Maksudnya dalam bacaan kita, dalam perkataan yang ada alif maksurah macam wadduha ni, maka ada qari-qari di kalangan para qurra yang baca wadduha biasa dengan alif, dan ada yang baca dengan imalah, amala zawatil ya, macam hamzah dengan kisai, maka dia baca wadduhi.
wadduhi. Yang ni kita suka dengar, sedap dengar. Dan kata Syatibi rahimahullah taala lagi, wa warshun jami'al babi kana muqallila. Ada pun ada seorang qari ni yang nama dia Warsh. Yang ni kita famous lah, selalu dengar nama Warsh bila kita dengar orang baca Al-Quran. Maka Warsh ni pula baca dengan taklil. Taklil macam mana tadi? Wadduhi. Bila taklil wadduha. Wadduha. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa taala, surah Ad-Duha ada 11 ayat, dan kalau ikut turutan dalam Al-Quran dia adalah yang ke-93. Okey, maka Allah Subhanahu wa taala mulakan surah Ad-Duha dengan satu sumpah. Wad-duha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala nak bersumpah. Kerana semua benda yang selain Allah taala adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa sahaja yang Allah taala nak. Dan biasanya Allah Subhanahu dan semua sumpah-sumpah Allah Subhanahu wa taala pada benda-benda yang hebat. Allah taala bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu tempat dia dalam Al-Quran, Allah Ta'ala bersumpah dengan Nabi dekat surah Al-Hijr, la'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Dan antara benda yang Allah Ta'ala sumpah adalah Allah Ta'ala bersumpah dengan wadduha, dengan waktu ad-duha. Maksudnya bila Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu ad-duha, maknanya kita secara tak langsung kita tahu bahawa dalam waktu duha ni ada benda-benda yang Allah Ta'ala sembunyikan pada kita. Ada kebaikan-kebaikan tertentu yang kadang-kadang kita tahu bila mana ia datang dalam hadis-hadis Nabi SAW, dan kadang-kadang kita tak tahu. Tapi cukup bagi kita bila Allah Ta'ala bersumpah dengan sesuatu, maka benda tu adalah benda yang hebat. Lalu kita kata apa yang ada pada waktu duha ni? Waktu duha ni adalah antara waktu yang terbaik, di mana antara benda yang datang, antara riwayat-riwayat yang datang tentang waktu awal pagi waktu duha ni adalah doa Nabi SAW kepada umat baginda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, supaya Allah Ta'ala beri keberkatan kepada umat Nabi, pada umat Nabi SAW pada permulaan harinya. Dan biasa permulaan hari ni kita nak mulakan suatu hari, kita tak mulakan bila dia gelap, kita akan mulakan bila dia dah nampak sikit, dah ada keluar cahaya sikit. Mana kita sebut tadi wadduha ni, waktu duha ni adalah buruzu syai'. Apabila matahari itu mula kelihatan, maka bermulalah hari kita. Itu adat kebiasaan manusia. Dan Nabi SAW, antara benda yang Nabi SAW sebut pada kita tentang waktu duha ni adalah tentang adanya solat dalam waktu duha. Sebelum kita sebut tentang solat ni, okey, maka Nabi SAW, dia kita tengok apa benda yang datang dalam solat duha. Okey, antara benda yang Nabi SAW galakkan kepada kita untuk kita lakukan pada waktu duha ni adalah solat duha. Di mana dalam solat duha ni, antara hadis-hadis yang datang daripada Nabi SAW adalah hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu taala anh, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, yusbihu ala kulli sulamai min ahadikum sadaqah. Kata Nabi SAW, setiap orang apabila masuk waktu pagi dia, maka dia boleh mengeluarkan sedekah. Sebab biasanya bila kita sebut tentang sedekah ni, maka kita terbayangkan sedekah ni mesti dengan duit, sedekah ni mesti dengan makanan. Tapi Nabi SAW nak pandu kita kepada satu benda yang lain. Nabi SAW kata pada kita, setiap sulamai ni apa, cantuman-cantuman tulang, apa dia panggil? Tak tahu lah ni, siku, sulamai, tulang 4 kerat lah, senang. Min ahadikum sadaqah, boleh buat sedekah dengan anggota badan kita. Fakullu tasbihatin sadaqah. Nabi kata bertasbih pun boleh sedekah. Ni kita sebut dengan lidah pun dia boleh jadi sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Tahmid sebut alhamdulillah pun jadi sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlilah, dan bila kita dengar tahlilah dalam riwayat-riwayat hadis ni, bukan maksud dia tahlil yang kita baca malam Jumaat tu, tapi tahlilah maksud dia la ilaha illallah. Itu tahlil. Kita sebut la ilaha illallah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Kita bertakbir pada Allah Ta'ala juga adalah satu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Kita ajak orang kepada buat baik, kepada kebaikan, itu sedekah. Wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Kita larang orang daripada buat kemungkaran, juga sedekah.
Tapi tengok ni, Nabi SAW kata kita boleh bersedekah dengan anggota badan kita. Maksudnya kita tolong orang. Dalam satu hadis lain, kullu sulamai minan nas alaihi sadaqah wa kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal itsnaini sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Kamu menghukum antara dua manusia, berlaku adil antara dua manusia yang sedang bergaduh ke, berbalah ke, maka kamu menghukum dengan adil. Wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Kamu hilangkan benda-benda yang menyakitkan orang. Bila lalu kat jalan raya tengok ada kayu, angkat, itu pun boleh jadi sedekah. Tolong orang bukakan pintu kereta ke, angkat barang masuk dalam kereta orang pun boleh jadi sedekah juga. Sulamai min ahadikum, anggota badan kita mana-mana pun boleh jadi sedekah. Kita bertasbih dengan lidah yang paling ringan ni pun jadi sedekah. Bertahmid sedekah, bertahlil sedekah, bertakbir sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar. Apa amar bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan, nahyu 'anil munkar, larang orang daripada buat kejahatan adalah sedekah. Tapi kemudian Nabi kata wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Tapi ada benda yang kamu buat, semua pahala tadi, takbir, tasbih, tahmid, tahlil, amru bil ma'ruf, nahyun 'anil munkar, tolong orang dengan anggota tulang empat kerat kita. Nabi kata wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Tapi semua pahala tu boleh dihimpunkan dalam 2 rakaat yang orang solat, yang orang lakukan ketika waktu duha, iaitu solat ad-duha. Antara riwayat lain adalah hadis daripada Abi Darda radhiyallahu taala anhu, begitu juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana kata mereka, awsani habibi, dalam hadis Abu Hurairah, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin lan ada'uhunna ma'isht. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat tentang 3 perkara, di mana kata Abu Darda, lan ada'uhunna ma'isht, selagi mana aku hidup aku tak akan tinggalkan benda tu. Apa dia? Bisiyami thalathati ayyam, untuk aku berpuasa 3 hari dalam seminggu, dalam sebulan ada 3 hari. Min kulli syahr, bisiyami thalathati ayyamin min kulli syahr, setiap bulan ada 3 hari. Maka ada sebahagian ahli ilmu, maka dia kata 3 hari yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini ialah ayyamul bid. Ayyamul bid, hari putih. Ayyamul bid, hari putih. Sebab baydun, bid bid, ayyamul bid, hari putih. Kenapa dinamakan hari putih? Kerana pada waktu tu bulan mengambang penuh. Dan bila bulan ni mengambang, maka kita nampak dia punya color dia putih, penuh. So kerana tu dinamakan ayyamul bid. Dan antara wasiat Nabi SAW lagi adalah wasalatid duha. Wasalatid duha, dalam riwayat Abu Hurairah, wa raka'atayid duha, 2 rakaat solat duha. Okey. Dan yang ketiga, wa alla anamu hatta utir, dan aku tak tidur sehinggalah aku solat witir. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kita untuk kita solat 2 rakaat, pandu kita, galakkan kita untuk kita solat 2 rakaat pada waktu duha. Walau bagaimanapun, solat duha ni yang juga dinamakan sebagai solat awabin. Sebab ada orang dia salah faham tentang solat al-awabin. Sebab ingat, dia kata solat awabin ni solat antara maghrib dengan isyak. Tapi ada hadis daripada Ibnu Khuzaimah rahimahullahu taala, dan hadis ni disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani dalam At-Targhib dan At-Tarhib, dalam sahih At-Targhib At-Tarhib. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Abu Hurairah, la yuhafidhu ala salati ad-duha illa awwab. Dan tidak ada orang yang menjaga solat duha ni melainkan dia adalah orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu al-awwabin adalah jamak kepada awwab, orang-orang yang awwab. Bahkan kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bila sebut hadis ni, maka kata Abu Hurairah, wa hiya salatul awwabin. Solat duha ni adalah solat orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada ganjaran yang lebih besar bagi orang yang solat duha, di mana kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik
radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjemaah, thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'a asy-syams, kemudian dia duduk dekat tempat solat dia dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a asy-syams, dan tak semestinya dia berzikir walaupun Nabi sebut yadhkurullah, tapi zikir ini maksud dia mengingati Allah Ta'ala. Maka banyak cara untuk kita mengingati Allah Ta'ala, sama ada dengan membaca Al-Quran ataupun baca hadis Nabi SAW. Hatta tatlu'a asy-syams, dan dia duduk sampailah terbit matahari. Dia solat berjemaah, solat subuh berjemaah, kemudian dia tunggu dekat tempat solat dia sehinggalah naik matahari. Dan kemudian summa shalla raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Syahid dekat sini hatta tatlu'a asy-syams, sehingga matahari naik. Matahari naik. Summa shalla raka'atain, dan bila matahari dia dah nampak matahari itu naik, bukan sekadar cerah semata-mata, sebab kadang-kadang orang dia tunggu nampak je langit tu dah ada color sikit, dia pun solat. Tapi Nabi SAW sebut hatta tatlu'a asy-syams, sehingga matahari tu nampak kelihatan sikit. Thumma shalla raka'atain, kemudian dia solat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tammatan tammah tammah, ka ajri hajjatin wa umratin tammatin tammatin tammah. Maka dia dapat pahala bagaikan dia mengerjakan haji dan mengerjakan umrah yang tammah tammah tammah. Nabi sebut 3 kali, sempurna sempurna dan sempurna. Okey, dan solat duha, walaupun kita baca hadis-hadis yang riwayat-riwayat kita sebut tadi, solat duha dia solat 2 rakaat, tapi tidak ada had untuk berapa banyak rakaat solat duha. Kerana ada riwayat daripada Nabi SAW yang mana Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha sebutkan bahawa Nabi solat duha ila masya-Allah, sampai banyak rakaat Nabi solat. Dan bahkan ada riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha sendiri mengatakan bahawa Nabi solat duha 4 rakaat. Semua ila masya-Allah, sampailah banyak mana yang Allah Ta'ala izinkan Nabi SAW untuk salat. Maka kat mana kita? Masih lagi kat wadduha. Allah Ta'ala bersumpah dengan wadduha. Kemudian wal-laili idza saja, kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu malam. Yang mana waktu malam? Wal-laili idza saja, ketika mana dia saja. Saja ni maksud dia ialah, dalam bahasa Arab saja ni dia ada 3 maksud. Ni pun saya nak cadangkan satu buku. Bila kita nak tahu perkataan-perkataan tertentu dalam bahasa Arab, maka kita boleh buka buku-buku tafsir, kita boleh buka buku-buku besar, mufradat fi gharibil Quran contohnya, atau mufradat alfazul Quran Raghib Al-Asfahani. Tapi kalau siapa yang nak carry, nak bawa dalam poket dia, maka saya cadangkan buku Kalimatul Quran. Nampak ke? Tak nampak. Macam mana nak bagi nampak? Ni. Dia punya muka depan dah hilang lah. Dia bukan sebab rajin baca, sebab dia terkoyak. Kalimatul Quran yang ditulis oleh Hasanin Muhammad Makhluf, bekas mufti Mesir, Hasanin Muhammad Makhluf, di mana dia tulis buku Kalimatul Quran. Yang ni boleh carilah dia, sebab dia datang, dia buku dia besar, tapi ada cetakan-cetakan yang kecil macam ni yang kita boleh bawa dalam poket je. Okey. Maka kita ambil makna perkataan walaili idza saja. Apa makna saja? Saja ni dalam bahasa Arab dia membawa maksud sukun, dia membawa maksud tenang. Sakana au ishtadda dhalamuh. Okey, 2 makna dalam orang Arab bila dia guna perkataan saja, maksudnya dua makna. Sama ada dia ishtadda dhalamuh, malam yang gelap dan pekat, dan ataupun sakana au sukun, maksud dia sukun, sakinah, tenang, senyap, tak ada apa-apa. Okey. So bila dah malam gelap tu, biasanya bila dah gelap ni, bukan biasanya, memang Allah Subhanahu Wa Taala suruh malam ni untuk kita rehat. Malam ni Allah Ta'ala bagi kita mengantuk, bagi kita tidur, untuk kita rehat. Tapi ada orang-orang yang tak tahulah, dia tak menghargai pemberian Allah Subhanahu Wa Taala agaknya, maka dia gunakan malam tu untuk dia menghidup, dia bukan menghidupkan malam ni baguslah, tapi dia gunakan malam tu untuk dia tak berehat. Dia langgar fitrah yang Allah Subhanahu Wa Taala
letak pada dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan waktu malam, yang di mana malam ini apabila datang kegelapannya, maka akan datang ketenangan pada kita. Ataupun sukun ni bukan ketenangan, dia adalah senyap. Pergerakan tu seolah-olah macam terhenti. Orang tak banyak bergerak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, ma wadda'aka rabbuka. Allah Taala wadda'a, tinggal. Sebab tu ada haji nama dia Hajjatul Wada' atau Hajjatul Wada'. Maksudnya haji yang Nabi nak tinggalkan umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma wadda'aka rabbuka, Tuhan kamu tak pernah meninggalkan kamu wahai Muhammad. Kerana kalau kita tengok pada sebab nuzul ayat tadi, turun ayat Al-Quran ni adalah kerana ihtabasa Jibril lambat. Ada satu tempoh Jibril tak datang kepada Nabi SAW, dan satu tempoh yang agak lama. Lalu Nabi SAW tambah pula datang seorang perempuan musyrik. Dia kata pada Nabi SAW, Jibril dah tinggalkan kamu dah. Lalu Nabi SAW sedih dan down. Lalu Allah Ta'ala datangkan satu surah. Allah Ta'ala bagi tahu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata apa, qalaka ay abghadaka, ma wadda'aka ay ma tarakaka mundhu atana bika. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kamu wahai Muhammad. Kalau kamu tengok perjalanan hidup, kalau kita tengok perjalanan hidup Nabi SAW daripada kecil, Nabi SAW lahir bapa tak ada, lahir dah yatim. Kemudian mak baginda meninggal dunia ketika baginda masih kecil. Kemudian Nabi SAW membesar tanpa kasih sayang ibu dan ayah. Nabi membesar tanpa ada harta bersama dengan Nabi SAW. Tapi tengok, Allah Ta'ala bukan setakat dapat Nabi tu jadi besar, tapi Allah Ta'ala angkat darjat Nabi SAW untuk menjadi seorang Nabi dan Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala bagi satu jaminan kepada Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan Nabi SAW. Sebab tu kadang-kadang Nabi SAW, macam bila kita cerita tentang surah Al-Kahfi, bila orang datang tanya soalan pada Nabi SAW, lalu Nabi kata, mai datang esok. Sebab Nabi yakin Allah Ta'ala akan datang bagi jawapan kepada Nabi SAW. Tapi oleh kerana Nabi SAW tak sebut insya-Allah, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tangguhkan turun surah Al-Kahfi. Wa ma qalaka ay ma abghadaka. Qala maksud dia abghadha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak pernah tinggalkan kamu. Dan kadang-kadang ni antara satu sifat manusia, walaupun kita tak tuju kepada Nabi SAW, tapi bila mana kita tengok ada benda-benda yang berlaku pada kita ni manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bila kita beriman pada Allah Ta'ala, kita berpegang kepada janji Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin. Allah Ta'ala akan bantu orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kebaikan akhirnya akan kembali kepada orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Lalu bila mana datang benda-benda musibah pada kita, benda-benda yang kita rasa benda-benda yang kita rasa tak elok pada pandangan mata kita, lalu kita pun rasa seolah-olah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sedang apa yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Ada manusia-manusia bila Allah Ta'ala bagi nikmat, bagi kebaikan pada dia, maka dia kata Tuhan aku sedang memuliakan aku. Dan ada manusia-manusia juga bila Allah Ta'ala bagi faqadara alaihi rizqah, Allah Ta'ala bukan kurangkan dia punya apa, tapi Allah Ta'ala bagi benda yang cukup untuk dia, tapi dia rasa bahawa benda tu, sebab dia duk bandingkan dengan orang kiri kanan depan belakang dia, lalu dia rasa Tuhan tak bagi tak cukup untuk aku. Lalu dia rasa macam Tuhan itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sedang ahanan, sedang menghina dia. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila orang yang beriman pada Allah Ta'ala, seperti mana walaupun ayat ni tuju kepada Nabi SAW, walaupun ayat ni tuju kepada Nabi SAW, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tujukan kepada kita semua orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di mana kalau kamu beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antara lawazim iman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah husnuzan dengan Allah Ta'ala. Kerana kena sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita adalah benda yang sesuai dengan kita, sesuai dengan keimanan kita pada Allah, sesuai dengan, kalaulah Allah Ta'ala bagi lebih, kemungkinan kita jadi kufur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala bagi kurang, kemudian kita akan kemungkinan kita akan ingkar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Tapi bila mana Allah Ta'ala bagi benda tu dan kita pandang benda tu, oh inilah nikmat terbaik yang Allah Ta'ala bagi, dengan nikmat ni lah aku boleh beriman kepada Allah Ta'ala, aku boleh beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan orang-orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Cuma masalah kita adalah kita su'zan. Kadang-kadang sangkaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tu adalah sangkaan yang tidak baik. Wa ma qala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana kita beriman pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala takkan pernah marah pada kita. Kemungkinan kita bila kita buat dosa, Allah Ta'ala marah pada orang-orang yang berdosa. Tapi Allah Ta'ala pada masa yang sama kepada orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala sentiasa buka pintu taubatnya pada kita. Tak kiralah banyak mana dosa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa akan buka pintu rahmat dia, pintu. Sebab tu antara benda pertama yang Allah Ta'ala minta pen tu tulis, inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah Ta'ala ada kemurkaan. Bila orang buat benda Allah Ta'ala tak suka, bila orang buat maksiat dan dosa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala marah. Tapi pada masa yang sama, inna rahmati ghalabat ghadabi. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Allah Ta'ala, rahmat aku sentiasa mengatasi kemurkaan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhirah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan kita, Allah Ta'ala minta kita, ayat Al-Quran, walaupun ayat ni tuju kepada Nabi, ma wadda'aka, ka tu balik kepada kamu wahai Muhammad. Walau bagaimanapun, al-ibrah bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Allah Ta'ala walaupun Al-Quran ni turun dengan sebab-sebab tertentu, tadi kita dah cerita tentang sebab nuzul ayat ni, walau bagaimanapun ibrah, pengajaran Al-Quran ni adalah untuk semua manusia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat tu lebih baik kepada kamu wahai Muhammad daripada al-ula, daripada dunia ni. Al-ula di mana dunia ni datang dulu, kemudian datang al-akhirah. Sebab kebanyakan manusia bila dia buat sesuatu, dia buat beribadah pada Allah Ta'ala, bila dia dapat nikmat daripada Allah Ta'ala, dia dapat ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dah tak fikir dah pasal akhirat dia. Kurang manusia yang berfikir tentang akhirat dia. Bila datang musibah apa yang sepatutnya dia buat, dia berlumba-lumba. Macam contoh pada keadaan kita sekarang ni lah. Keadaan kita sekarang ni di mana kita ditimpa musibah, ada virus-virus tertentu. Lalu ada orang-orang yang fikir tentang dunia dia. Nak selamat dekat dunia ni, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Memang Allah Ta'ala suruh kita jaga dunia kita, tapi Allah Ta'ala mulakan ayat tu dengan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Pergi cari dulu apa yang Allah Ta'ala sediakan kepada kamu untuk akhirat kamu. Kadang-kadang kita hidup dekat dunia ni, ada manusia-manusia yang hidup dekat dunia ni seolah-olah tak fikir pasal akhirat. Dia tengok bila ada virus, dia pun beli dia punya sanitizer dia beli dia punya mask dia, sampai dia tak fikir bahawa dekat dunia ni ada orang lain yang juga memerlukan kepada sanitizer dan mask tu. Lalu dia kumpul banyak-banyak, kita pun tak tahu apa tujuan dia. Okey. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala kata walal akhirah, dalam apa keadaan sekalipun maka fikirlah akhirat kamu, minal ula, daripada sesungguhnya akhirat kamu tu lebih baik daripada dunia kamu. Okey. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut, dan kemungkinan insya-Allah hari ni sebab masa pun dah lebih, saya insya-Allah untuk hari pertama ni kita buat sejam ya, tapi ni dah lebih daripada sejam tak. So takut orang bosan tengok muka saya. So kita berhenti dengan ayat 5 ni insya-Allah. Wala sawfa yu'tika. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membuktikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala akan berikan apa sahaja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala sawfa yu'tika rabbuk. Okey. Perkataan a'ta dalam bahasa Arab, a'ta yu'ti, beri. Dia dalam bahasa Arab ni dia ada fi'il yang mutaaddi, dia ada fi'il lazim. Fi'il lazim ni adalah fi'il yang tak perlukan kepada pembuat. Macam kita kata qara'a Muhammadun. Dalam bahasa Arab, qara'a Muhammadun, Muhammad membaca.
Muhammad telah baca, atau yaqra'u Muhammadun, apa, Muhammad dia baca. Dia tak perlukan kepada benda apa yang dia baca. Sebab orang boleh faham bila baca ni sama ada baca buku ke, baca ada benda-benda tertentu yang dia baca, apa, Facebook ke. So qara'a Muhammadun. Tapi kalau ada fi'il-fi'il tertentu yang mana dia memerlukan kepada penerangan, dia perlukan, bukan penerangan, dia perlukan kepada pembuat. Macam contoh apa okey, macam contoh qatala Muhammad, tak boleh juga. Cuba bagi contoh, siapa yang boleh bagi contoh? Dia kita ambil contoh dalam ayat ni lah. Saya tak mahir sangat bahasa Arab, so kita ambil contoh dalam ayat ni. Wala saufa yu'tika, a'ta yu'ti, memberi. Rabbuka, Tuhan kamu akan memberi kepada kamu wahai Muhammad. Kalau kita fikir ayat dalam bahasa Malaysia kata saya memberi kamu, ayat tu lengkap ke ataupun diperlukan kepada sesuatu untuk habiskan ayat tu, nak bagi dia jadi satu ayat yang lengkap? Saya akan beri pada kamu. So kita pun tanya, nak beri apa pada saya? So Allah Subhanahu Wa Taala sebut dekat sini, wala saufa yu'tika rabbuk, dan Tuhan kamu wahai Muhammad akan memberi kepada kamu. Soalan dia, nak Allah Taala nak beri apa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu dekat sini maf'ulun bih dia Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut. Benda yang Allah Taala nak bagi tu Allah Taala tak sebut. Allah biarkan umum je. Sebab apa Allah Taala biarkan umum? Kerana Allah Taala nak bagi tahu apa dia yang kamu nak wahai Muhammad, Allah Taala akan bagi pada kamu. Itu benda yang Allah Taala bagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatarda, dan kemudian kamu akan jadi redha. Sebab Nabi SAW sebelum tu Nabi risau, Nabi gelisah, kenapa Al-Quran tak datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudiannya Allah Taala kata, aku wahai Muhammad, aku tak pernah tinggalkan kamu, ma wadda'aka rabbuka, Tuhan kamu tak pernah tinggalkan kamu. Dan kemudian Allah Taala kata, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhan kamu akan beri apa sahaja yang kamu nak, fatarda, sehinggalah kamu rasa redha, kamu rasa tenang dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kamu. Lalu insya-Allah untuk permulaan hari ni kita stop takat ni dulu. Insya-Allah esok kita akan usaha untuk kita habiskan surah Ad-Duha ni insya-Allah. Lalu kerana ni kali pertama saya buat live, so minta feedback dari segi lighting dia ke, dari segi suara ada ke tak ada ke, so minta bagi feedback, dan kemudian minta kongsikan sama-sama. Kalau ada benda-benda yang ada faedah untuk kita, yang kita boleh berkongsi dengan orang lain dekat luar sana, maka kita kongsikan. Tak payah share saya punya video pun tak apa. Tak payah share saya punya video pun tak apa. Kalau nak share pun tak apa, sebab saya ni segan sikit, malu sikit. So yang penting maklumat tu sampai, benda yang ada faedah daripada kata-kata kita, mana-mana orang pun, maka kita ambil dan kita kongsikan kata-kata yang bagi faedah untuk kita. Lalu insya-Allah kita tangguhkan dulu dekat sini. Kita tangguhkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Esok insya-Allah kita jumpa lagi jam 2:30 petang juga insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.